Untuk itu, kami ingin membuat dokumentari industri batik di Malaysia dengan menemu ramah seorang pengusaha batik iaitu Encik Kai dari Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, Cawangan, Negeri Kedah. Beliau telah menceburi bidang batik ini selama 9 tahun. Dia buat batik, ada batik canting, ada batik blok, ada batik ikat celup, tak endai tu kan. Lagi satu batik eco print. Print. Dia guna komputer tu. Jadi eco print ni tak pakai komputer. Nama dia print. Tapi print yang saya buat ni dia natural. Yang sebenarnya yang tengah buat juga yang lagi seorang tu punya akak tu dia buat yang batik blok. Tapi yang dah pasal ni batik blok. Batik blok ni kita pakai ni lah. Dia punya kena ada meja blok. Lepas tu dia dapur di tempat khas lah, dekat kedai memang tak ada. Sebab kita nak Proses mencanting dilakukan dengan menggunakan sejenis alat yang dipanggil canting. Campuran lilin cair dimasukkan ke dalam alat canting dan kemudian dilakar di atas permukaan kain dasar yang diregang di atas pemidang. Lakaran lilin ini dilakukan bagi menghalang bahan pewarna daripada bercampur dan meresap masuk ke kawasan lain. Proses mencanting dilakukan selepas proses menyurih. Menyurih ialah proses melakar reka corak dan motif batik di atas permukaan kain. Proses menyurih dilakukan di atas meja surih dengan menggunakan pensel 2B atau pensel warna larut. kalau macam blok, kita blok dia tak ada ruang. Kalau macam ni, kita boleh masukkan lagi. Kita kalau ini tahu ni, ini kita boleh tahu ni. Warna ni, boleh lagi. Macam ni. Mewarna memainkan peranan penting dalam proses menghasilkan batik yang cantik. Pada awalnya, warna-warna semula jadi digunakan secara meluas dalam pembuatan batik. Kemudian, pelbagai warna telah digabung seperti campuran warna yang kontra, gelap dan cerah. Dan pelbagai teknik warna diaplikasikan untuk mewarna batik. Oh, sebab lilin. Sebab lilin. Kalau orang tu ada sampai terkeluar ni kan, terkeluar. Kuning orang ni kita akan sedikit. Baru dikit lagi ikat dia tadi. Kali tetap dia. Apa ni depan dia dengan tetap. Kita tak dapat. Dan dia akan dapat warna macam Batik Malaysia merupakan seni tekstil batik dari Malaysia, terutamanya di bahagian pantai timur Malaysia iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Batik Malaysia menggunakan motif flora dan jarang menggunakan motif makhluk hidup seperti manusia dan haiwan, selaras dengan larangan dalam Islam menggunakan imej haiwan
sebagai hiasan. Batik Malaysia juga terkenal dengan rekaan geometri. Cara penghasilan batik Malaysia agak berbeza dari batik Jawa di Indonesia, iaitu coraknya lebih besar dan lebih ringkas. Selain itu, canting juga jarang atau tidak digunakan dalam mencipta corak-corak yang rumit. Warna-warna yang digunakan dalam batik Malaysia juga lebih cerah berbanding batik Jawa. Menerap ataupun blok ialah proses mengecap permukaan blok atau sarung bunga yang telah dicelup ke dalam campuran lilin cair yang panas di atas permukaan kain dasar yang telah dibentang di atas meja penerap. Terapan yang dilakukan mengikut bahagian dan reka corak yang telah ditetapkan. Selepas terapan pertama, kain akan dicelup dengan pewarna. Kebiasaannya warna muda atau lembut digunakan untuk celupan pertama ini. Teknik ikat celup ialah sejenis teknik untuk menghasilkan corak pada tekstil. Teknik ini digunakan pada penghasilan kain pelangi dan shibori. Teknik ini sudah wujud pada zaman dinasti Tang, China. Teknik ini merupakan satu proses mencorak kain dengan mengikat bahagian tertentu dan kemudian dicelupkan ke dalam pewarna. Besar atau kecil corak yang akan terhasil adalah bergantung pada celupan dan cara lipatan kain tersebut. Teknik celupan juga menentukan penghasilan corak kerana sekiranya celupan dibuat terlalu dalam, corak yang terhasil adalah lebih besar. Sebaliknya, jika dicelup cetek, coraknya yang terhasil adalah kecil. Merendam merupakan proses terakhir dalam pembuatan batik. Kain akan direndam di dalam larutan air bercampur sodium silikit. Tujuan merendam kain adalah untuk menanggalkan lilin dan lebihan pewarna pada kain batik. Kemudian, kain batik dibasuh menggunakan air bersih dan dijemur di tempat yang teduh dan berangin.
Lepas kita tukar balik. Dalam kita tu kan benda ni kan sama. Dan kan macam masa kita mengajar dan kalau kita besar kita kenal. Tapi kalau tak ikut, Kalau tak ada masalah. Kalau kita tahu kan, tangan kita tahu macam jadi orang semua tak tahu ni. Macam kita ni, dia orang ni. Kadang-kadang tadi macam Wah. yang lain tu. Tapi kan, dan jadi kita ada masalah bagi kita. Jangan tangan. kami ni tak Boleh kan orang kira macam kita pergi makan tadi kan ini lah bahan ini sedikit nama ya tambahan apa Kalau kiship pakai kain macam mana? Kita lah. tapi di sini yang ada tu kalau di JC kan dia Kalau di sini tak lekat. tak ada Batik ekoprint sesuai dengan namanya eko, asal perkataan ekosistem ataupun alam, dan print yang bermaksud mencetak. Batik ini dibuat dengan cara mencetak dengan bahan-bahan yang terpakai di alam sekitar. yang banyak tu kita kena dulu kan Bahan yang digunakan berupa dedaunan, bunga dan ranting. Tidak seperti batik lain yang menggunakan bahan kimia, ekoprint menggunakan unsur-unsur alami tanpa bahan sintesis atau kimia. Kerana itulah, batik ini sangat baik kerana tidak menimbulkan pencemaran air, tanah atau udara. untuk sebabnya kita pelihara batik adalah untuk kekalkan kita punya sebenarnya batik ni antara budaya kita. Okey, daripada dulu lagi dah dibuat batik ni, terutama Kelantan dengan Terengganu lah. Okey, kita kena pelihara batik untuk generasi yang akan datang. Okey, itu tujuan kenapa kita kekalkan batik ni, pelihara batik ni. Okey, itu antara salah satu mempromosikan jugalah kata macam mana generasi-generasi yang akan datang boleh kenal macam mana proses pembuatan batik, macam mana kaedah pembuatan batik, macam mana dia punya identiti batik di Malaysia takkan hilang.
Yang saya tahu batik ni memang daripada generasi nenek moyang kita dulu. Okey, setengah itu berpendapat, ada setengah berpendapat ianya daripada Jepun dan India. Sebab ada bukti buktinya di India, batik ni dibuat daripada dibuat daripada tanah liat. Itu wujudnya batik dulu. Tapi di Malaysia ni memang daripada generasi nenek moyang kita lah. Jadi dah lama buat batik, tapi macam wujudnya batik ni saya tak berapa nak pasti dengan batik daripada Indo. Dia dibawa ke Malaysia. Itu pun ada satu pendapat pendapat macam tu juga. Bagi saya masa saya belajar dulu, batik ni wujudnya batik ni di Malaysia daripada nenek moyang. Sengaja jadi banyak masuk ke Indo tu ada. Sebab Indo memang kenal dengan batik dia. Dia punya keedah, dia punya cara, dia punya teknik memang jauh lebih maju daripada Malaysia. Tapi dia punya teknik dengan dia punya pembuatan tu hampir samalah dengan Malaysia. Okey, dia punya macam batik yang saya tengah buat sekarang, batik ekoprint tu dekat Malaysia, dekat Indon, memang majoriti boleh dikatakan betul nak tinggal kat batik yang batik cantik ni. Sebab sekolah-sekolah pun dah mula masuk. Tapi kita macam ni cuma biasanya 4 orang yang buat, baru sangat. Indon ni dikatakan majoriti masuk batik kita buat sekarang. Perbezaan antara batik batik di Malaysia, di negeri-negeri di Malaysia, antaranya daripada motif lah. Okey, daripada motif macam di Kedah ni, macam saya kekalkan identiti di Kedah. Contoh macam pokok bakau, akar pokok bakau, dia punya pokok padi, itu memang identiti Kedah sendiri lah. Macam mana warna-warna dia sendiri, macam hijau dengan kuning, itu memang ada di Kedah. Macam artifak-artifak daripada Lembah Bujang. Okey, saya guna pakai artifak daripada Lembah Bujang, macam batu-batu, bentuk-bentuk batu, bentuk-bentuk dia punya penemuan pinggan, mangkuk, dan memang saya guna pakai untuk jadikan identiti batik di Kedah. Itu antara perbezaan dia lah. Kalau macam di Kelantan, Terengganu banyak menggunakan banyak menggunakan tumbuhan. Contoh macam saya tengok di Kelantan banyak bunga-bunga, penuh dengan satu pakaian tu dengan penuh dengan bunga-bunga. Jadi itu mungkin ada di Kelantan. Sebab memang bunga batik di Kelantan yang banyak bunga lah. Mungkin dengan warna-warna yang harmoni, penuh dengan warna-warna. Itu di Kelantan. Tapi macam di Kedah, dia cuma limit. Macam saya buat memang limit lah. Satu kain tu cuma dengan 3 warna paling tinggi lah. Dengan batik di Malaysia dengan Indon adalah dari segi nampak perkara daripada segi warna lah. Okey, di Malaysia menggunakan pada satu kain menggunakan banyak warna, tapi di Indon lebih kepada warna-warna tanah, warna-warna coklat, warna-warna brown, soft brown. Itu warna-warna daripada Indon lah. Itu warna-warna macam kelabu-kelabu, itu daripada Indon. Jadi satu pakaian memang tak menggunakan banyak warna. Okey, itu cuma di Malaysia memang menggunakan banyak warna. Okey, itu perbezaan yang nampak ketara. Daripada segi design, daripada segi motif, juga memang ada perbezaan. Kita boleh nampak daripada segi
motif blok di Indonesia, satu kain memang penuh kain, satu design memang penuh kain. Okey, kalau di Malaysia dia cuma ambil part-part dia saja. Contoh bahagian belakang, bahagian depan, bahagian lengan, kita ambil semua part-part dia saja untuk nampak simple. Sebab di Malaysia, rakyat Malaysia kebanyakannya tidak menyukai design-design yang agak penuh, terlalu yang crowded, terlalu penuh. Okey, itu memang nampak perbezaan daripada segi motif. Harapan saya macam yang baru ni dengan sinar harian, saya pernah ada ni dia punya bergantung pada ni lah, dia punya kerajaan. Okay, kerajaan perlu memainkan peranan yang penting untuk naikkan martabat batik di Malaysia. Okay, untuk batik yang Indon diharap sekat kemasukan batik di Malaysia. Itu harapan saya. Lepas tu motif-motif yang digunakan pakai batik di luar negara, contoh di Indon, lebih murah daripada batik di Malaysia. Itu cabaran utama lah. Sebab rata-rata yang customer yang datang kat saya, dia kata